sekalian, pada kementerian kami. Dan saya ingin memulakan jawapan saya dengan ucapan yang dibuat oleh rakan saya, Senator Yusmadi, walaupun dia yang terakhir ucap, tapi gunakan ucapannya sebagai permulaan. Yang pertamanya, saya memang melihat koperasi ini sebagai satu jawapan kepada masalah. Banyak masalah yang saya lihat. Tetapi oleh kerana saya pun dalam bulan Mac dan berhadapan dengan COVID. Apabila berhadapan dengan COVID, banyak perkara yang ingin saya nak laksanakan belum dapat dilaksanakan oleh banyak batasan, had, rintangan dan sebagainya. Tetapi saya melihat dia sebagai satu landasan yang penting untuk melaksanakan ataupun membelakan rakyat, kita katakan B40. Itu yang pertama. Yang B40 ni kalau kita lihat daripada tahun 70 lagi, apabila dasar ekonomi baru dilaksanakan, tujuan dasar ekonomi baru pada ketika itu ialah untuk merapatkan jurang di antara yang ada dengan yang tidak ada pada ketika itu, yang the have and the have not, dengan izin. Tetapi pada masa sekarang kita tidak lagi menggunakan istilah the have not. Kita gunakan istilah the have and the have less, perhaps. Jadi dengan keadaan demikian, landasan ini saya nak gunakan koperasi ini kena daripada sudut jumlah koperasi itu sendiri, iaitu 14,625 sebagaimana yang saya sebutkan awal tadi, dan jumlah anggotanya yang 6,09,000 anggota seluruh negara. Bayangkan kalau tiap-tiap ahli koperasi 6 juta mempunyai isteri ataupun suami, didouble kan, dua kali kan tu, mana jumlah keseluruhannya 12 juta manusia. Itu adalah lebih setengah daripada jumlah rakyat Malaysia yang dewasa. Jauh lebih. Jadi maknanya inilah the productive age orang-orang Malaysia, bukan anak baby yang baru lahir. Jadi dalam keadaan demikian memang boleh dijadikan satu landasan. Yang kedua yang disebut oleh Yang Berhormat juga berhubung dengan koperasi ini sebagai menggerakkan pembangunan human capital, yang disebut adalah human capital, pembangunan manusia, daripada ilmu manusiawi yang disebut oleh Senator juga. Yang saya ingin tu, dalam keadaan itulah kenapanya maka saya melihat masih koperasi ini sebagaimana yang ada seorang senator yang sebut tadi juga, bahawa pergerakan koperasi masih digunakan sebagai gerakan orang yang rendah, orang yang marhain, orang yang di bawahan, bukan orang atasan. Hanya mereka apabila dah jadi koperasi, ada segelintir koperasi yang berjaya menjadi orang yang atasan. Kebanyakannya ditubuh oleh pihak mereka yang tidak berkemampuan untuk mengendalikan usahawan-usahawan besar-besaran yang mempunyai sumber atau mempunyai modal yang besar. Jadi kita perlu membangunkan orang ini dalam cadangan sedemikian. Maka itulah berbangkitnya apabila kita mempunyai program untuk mentransformasikan koperasi. Transformasi yang bakal saya sebut ini ialah menyeluruh daripada sudut yang pertama ialah untuk memasyarakatkan koperasi itu sendiri, yang mana saya ingin mengubahkan macam mana pentadbiran dalaman koperasi yang 14,000 dan 6 juta ahli ini. Dan nombor dua, saya ingin menyuntikkan ilmu kepada ahli-ahli koperasi itu sendiri. Itulah kenapanya disentuh juga oleh Senator Yusmadi berhubung dengan Institut Koperasi Malaysia, yang saya telah di peringkat akhir Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, Datuk Yang Tua, bahawa Institut Koperasi Malaysia bakal dijadikan sebagai, mungkin untuk pertamanya, peringkat yang pertama menjadi University College. Selepas itu, dalam
perancangan saya tidak kurang dan tidak lebih daripada masa 1 tahun, insya-Allah akan dijadikan universiti, full fledged university. Dan 30% kurang-kurangnya pelajaran yang dilatih dalam universiti ini nanti ialah pelajaran ilmu berkooperasi, manajemen kooperasi, kewangan kooperasi, pentadbiran kooperasi, selaras dengan undang-undang kooperasi dan sebagainya. Jadi maknanya dengan sendirinya kita akan meningkatkan ahli-ahli tahap pendidikan, pelajaran, ilmu dalam kooperasi itu sendiri. Dan kita ingin juga membawa dalam hasrat saya, sama ada Yang Berhormat setuju ada tadi mengatakan hadkan umur, tetapi saya melihat daripada sudut lain. Kerana saya nak melatih, ingin nak membawa anak-anak muda yang keluar daripada universiti itu masuk ke universiti ke koperasi, supaya menyuntikkan semangat baru dalam koperasi, energi baru dalam koperasi. Bukan kita mengatakan orang tua tidak produktif, kerana kajian menunjukkan bahawa orang yang lebih produktif ialah di antara umur 60 hingga ke 80. Bukan umur 18. Tetapi energi itu yang kita perlu. Sinergi di antara yang muda dengan yang tua perlu dikawinkan. Supaya kita mendapat satu pengalaman, input lama dan ilmu dan energi yang baru kita nak bawa bersama ke dalam koperasi. Jadi Yang Berhormat, dengan keadaan demikian, insya-Allah kita akan merealisasikan apa yang Yang Berhormat Senator Yusmadi sebutkan tadi. Dan yang ketiga yang saya sebutkan di situ ialah berhubung dengan menamakan institusi itu sebagai Engku Aziz University dan sebagainya. Itu kita boleh pertimbangkan, tapi belum janji lagi pertimbangkan macam mana pandangan semua pihak. Kerana ini juga satu cadangan yang pada saya barulah. Walaupun saya memang fokus untuk menjadikan IKM itu sebagai satu universiti. CEO IKM ada kat belakang. Memang dia dengar cakap saya ni. Jadi nama tu kita akan pilih, insya-Allah. Bermula kepada yang pertama tadi. Ucapan yang pertama Yang Berhormat daripada Senator Datuk Isa bin Abdul Hamid berhubung dengan koperasi soalan koperasi terlibat pindaan kepada undang-undang koperasi dan menyelaraskan supaya undang-undang kecil juga dibahasuai. Sebenarnya begini, apabila undang-undang koperasi dipindah, undang-undang kecil koperasi itu juga akan bakal dipindah bersama untuk menyelaraskan apa saja yang dalam undang-undang asal ni, undang-undang ibu ni dipindah, undang-undang kecil koperasi itu akan diselaraskan bersama dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak, dia tidak akan bersama gerak-geri dia. Maka penglibatan pindaan kepada undang-undang kecil itu akan dibuat apabila undang-undang ini telah dilulus oleh Dewan Negara dan juga selepas itu telah oleh Duli Tuanku Agong. Pindah ingin melibat pindaan undang-undang kecil supaya selaras dengan undang-undang yang ada pada kita sekarang ini. Perlu juga pindah dari segi penetapan bilangan lembaga dan jawatankuasa audit dalaman tertakluk kepada kesesuaian kooperatif itu sendiri. Maknanya walaupun kita syarat minima yang telah kita tetapkan di bawah undang-undang dan untuk keperluan pengauditan itu sendiri, pihak Dewan Negara SKM dan IKM akan merancangkan macam mana jawatankuasa pengauditan itu bakal kita laksanakan. Dan yang kedua, Senator Dr. Yaakob berhubung dengan penggerakan ekonomi B40 menjagakan
pendapat ahli, bukan kepada koperasi. Ini yang disebut. Dan juga koperasi masjid. Dan kalau untuk ini saya ingin mengulaskan di sini bahawa sebenarnya inilah satu trust yang bakal kita laksanakan, iaitu saya banyak menyebut perkara ini dan mendedahkan perkara ini kepada masyarakat umum dan dilaporkan oleh pihak media berhubung dengan jangan melihat koperasi contohnya saya sebut, iaitu koperasi bank rakyat yang mempunyai ahli hampir 1 juta, tetapi 80% daripada bank rakyat, satu koperasi yang tinggi nilainya di Malaysia, satu koperasi yang berjaya di Malaysia, bahkan bank rakyat ini sebagai bank adalah salah satu bank kooperatif ke-10 dunia bernilai tinggi, dan juga salah satu daripada koperasi ternilai tinggi 225 dunia bank rakyat itu. Tetapi malang sekali untuk bank rakyat, ada 80% daripada ahlinya masih B40 juga. Jadi saya banyak berbincang soalan ini, macam mana ciciran itu boleh kita sampaikan kepada ahli-ahli yang 80. Macam mana nak membawa supaya ahli 80% ini mendapat pulangan yang tinggi sebagaimana bank rakyat itu mendapatnya juga. Jadi dalam keadaan demikian, memang dalam plan kita supaya bukan saja koperasi itu kaya, tapi ahli-ahlinya juga mendapat rahmat dan nikmat daripada kekayaan koperasi itu sendiri. Dan untuk bank rakyat, saya telah beritahu kepada pihak CEO apa rancangan saya pada masa-masa yang akan datang untuk merealisasikan apa yang saya sebut. Dan koperasi masjid contohnya, ini telah dilancarkan. Saya mahu semua masjid dan surau di seluruh negara menubuhkan koperasi sendiri. Dan kita akan membantu dan memimpin koperasi ini. Kita bakal bahkan saya telah memberi arahan kepada pihak SKM dan kepada koperasi dan juga kepada Institut Koperasi Malaysia supaya tiap-tiap ahli lembaga, tiap-tiap ahli pengauditan, tiap-tiap orang koperasi yang terlibat dengan pentadbiran koperasi ini diberi latihan keseluruhannya dan memenuhi kehendak-kehendak ini untuk menjadi ahli-ahli lembaga dan sebagainya supaya kita boleh menjadi koperasi yang maju dan berdaya saing. Dan dalam keadaan demikian, kerjasama di antara kementerian saya dengan JAKIM dan Menteri Agama Malaysia juga telah dilaksanakan untuk kita memajukan beberapa agenda-agenda yang tertentu, termasuk kalau pihak masjid mempunyai tanah, kita juga bakal bekerjasama dengan pihak masjid untuk membangunkan tanah supaya mendatangkan hasil kepada masjid dan surau tersebut. Dan kita juga membangunkan ahli-ahli yang asnaf yang ada hubung kait dengan surau dan masjid tersebut menerusi koperasi-koperasi kita. Jadi dalam keadaan demikian, insya-Allah perkara ini akan dilaksanakan di seluruh negara. Tapi pasal AP untuk import daging, untuk import beras ini terpaksalah meminta permohonan kepada kementerian-kementerian lain. Walau bagaimanapun, insya-Allah kementerian saya dengan SKM akan sentiasa membantu dan menyokong permohonan sebagaimana yang saya sebutkan itu kepada agensi-agensi atau kementerian-kementerian lain. Dengan syarat kita mempunyai kebolehan, kemampuan mentadbir, mengurus dan mendapat bekalan yang kita kehendaki. Yang ketiga iaitu daripada Yang Berhormat Datuk Senator Datuk Wira Ko Nai Kwang, penglibatan dalam renewable energy. Ini juga daripada sudut pandangan, memang renewable energy adalah satu perkara masa hadapan. Jadi patutnya koperasi memainkan peranan. Tapi dalam keadaan yang ada sekarang ini, masih sedikit sangat
koperasi ini mau terlibat dengan perkara-perkara baru. Contohnya, kalau kita lihat koperasi 89% di kalangan koperasi ini masih terlibat dengan perkara-perkara kredit koperasi saja. Tak ada pun terlibat dengan perkara-perkara lain. Kalau kita nilai daripada SME punya ataupun PKS punya maklumat, data menunjukkan 89% terlibat dengan servis industri, hanya 1% terlibat dengan pertanian, 1% terlibat dengan pembuatan, 1% lebih saja terlibat, di bawah 4% saja terlibat dengan pelumbungan. Maknanya kita masih terkungkung dengan penglibatan kita dalam amalan tradisi koperasi itu sendiri. InsyaAllah tindakan telah diambil. Kita melihat, mengetahui dan sedar perkara ini perlu perubahan supaya kita berpindah kepada perkara-perkara lain. Contohnya, penekanan yang saya beri sekarang ini ialah kepada pertanian, perkara yang mudah, yang mana kerajaan negeri boleh membantu kita dengan tanah dan sebagainya. Contohnya di Sarawak, di sana sini dah nak dibangunkan, dan Sarawak juga telah membuat satu sistem pertanian moden, dan petani-petani di Sarawak kita nak jemput bersama dengan kerajaan negeri untuk terlibat dengan perkara pertanian ini, khususnya menerusi koperasi. Dan dalam sudut renewable energy ini memang insya-Allah kerana perkara ini adalah perkara masa hadapan dan mendapat langganan yang besar pada masa yang akan datang, dan sepatutnya lah kita melihat. Itulah kenapa daripada sudut pendidikan, ilmuwan, itulah saya tidak mau banyak-banyak lagi anak-anak kita yang muda belia dan beliawanis dari lepasan universiti, graduan, menubuhkan koperasi, terlibat dengan koperasi, menyuntikkan itu dalam koperasi supaya kita boleh sebagai satu wadah perjuangan koperasi pada masa-masa yang akan datang. Yang keempat, Senata Tuan Zaidi Haji Iswaili, penubuhan bank koperasi. Pada masa ini ada dua bank koperasi, iaitu Bank Rakyat dan Bank Kop pertama. Dan SKM sedang dalam pertimbangan untuk penubuhan bank koperasi ketiga, iaitu Bank Koperasi Tentera. Dan saya juga dimaklumkan bahawa SKM juga melihat sama ada kita boleh menubuh online banking sistem. Ini juga dalam perhatian pihak SKM dan kementerian. InsyaAllah kalau ini mendapat sambutan yang baik, saya cukup yakin kita boleh melaksanakannya. Tetapi dalam konteks soalan Senata Zaidi tadi, iaitu apabila koperasi hendak membeli share daripada bank rakyat tidak mendapat sambutan, nampaknya tak ada sambutan lah daripada bank rakyat. Ini kita cuba atasi dalam konteks pembangunan baru yang saya rancangkan, iaitu supaya layanan kepada koperasi jangan perlu diberi kepada menumpukan kepada keuntungan ahli-ahli koperasi itu sendiri. Contohnya kalau ahli-ahli bank rakyat yang 1 juta itu hanya mendapat, tiap-tiap satu ahli itu hanya mendapat 10,000, 5,000, 6,000 share. Jadi kita ada nama sajalah. Saya dah bagi tahu dengan CEO, kalau dapat kita rancangkan ahli-ahli bermuhun tu sekurang-kurangnya 100 koperasi dulu kita beri langganan yang besar sampai 1 juta share. Jadi kena kumpul duit lah untuk membeli share daripada bank rakyat, ataupun kita sumber kewangan untuk dipinjam. Macam mana kita menggalakkan orang melanggan ASP pada satu ketika dulu. Jadi dengan sistem bakal kita laksanakan itu, saya cukup yakin kita boleh meningkatkan prestasi dalam sudut pengagihan
share kepada ahli-ahli koperasi seluruh negara. Bina masuk lah. Koperasi. Risiko makmur. Yang ke Sebab dia nak 5. perkasakan koperasi masjid. Ini Koperasi banyak bank- nampak yang bank- kelima ni. Senator Tuan Idris Dan rakyat. bin Ahmad. Tu koop tu. Pemantauan Koperasi. apabila anggota dikurangkan untuk penubuhan. Bank koperasi koop yang Kementerian melalui SKM Bank telah menyediakan garis panduan bagi membantu Farah kata koperasi Razi- menjalankan Razi itu urusan dia pentadbiran sampai dengan lepas tu lebih efektif. Ini termasuk garis panduan bank pembangunan. takbir urus Dia koperasi minimum kena yang tu 1 juta. antara lain menjelaskan tentang keperluan Waktu tak makan dividen. penggantian tugas dan peranan lembaga dengan pengurusan. Jadi sebenarnya pengurusan pentadbiran ini berterusan dibuat oleh pihak SKM. Itulah kenapanya apabila saya melihat dan memerhatikan daripada sudut undang-undang dan undang-undang kecil koperasi, saya masih melihat bahawa kita perlu bukan saja meminda undang-undang koperasi iaitu Akta 502, tetapi kita perlu mengganti undang-undang ini keseluruhannya. Kerana undang-undang ini yang digubal pada tahun 1993 dahulu dalam keadaan ataupun alam yang berlainan, iaitu environment yang berlainan dengan izin. Jadi alam dunia yang ada sekarang ini jauh berlainan apa yang berlaku pada 1993. Itulah kenapanya pada tahun 2014, 15 dan 16 dikajikan undang-undang baru dilaksanakan bahawa pada tahun 2017 satu penggubalan undang-undang telah disediakan, tetapi pada ketika itu apabila kerajaan baru mengambil alih tidak keseluruhannya pindaan penggubalan undang-undang baru ini diterima. Maka undang-undang yang telah dicadangkan untuk dipindah pada tahun 2017 itu telah tidak diambil kira, tetapi hanya ditarik sedikit saja, iaitu menjadi penggubalan yang dibentang di Dewan pada hari ini untuk mempermudahkan penubuhan koperasi dan tidak menggantikan keseluruhannya undang-undang itu, supaya dinamiknya berlainan daripada apa yang kita lihat pada tahun 1993 dahulu. Kerana keadaan yang sekarang ini perlu dinamik yang baru dalam sudut perundangan dan peraturan koperasi itu sendiri. Bagaimana pelantikan anggota lembaga koperasi dan ahli pengurusan. Pelantikan anggota lembaga koperasi adalah menurut Seksyen 43 Akta Koperasi adalah penutusan bahawa orang itu memenuhi kriteria layak dan boleh dilantik. Jadi dalam keadaan sedemikianlah kenapa undang-undang ini perlu diubah suai. Kerana syarat-syarat undang-undang itu sendiri SKM untuk melantik siapa yang boleh lantik, siapa yang tidak boleh dilantik. Jadi kalau ada injection baru kepada ahli-ahlinya, kepada anak-anak muda yang berpendidikan tinggi, yang berpengalaman dalam sudut pengurusan, maka kita cukup yakin bahawa koperasi boleh menjadi satu pergerakan ekonomi yang boleh membantu dan menjanakan ekonomi rakyat seluruh negara. Pasal garis panduan pindaan pasal 6 Seksyen 24 berkenaan dengan seorang anggota yang beragama Islam yang mempunyai share kepentingan, bagaimana kepentingannya dipelihara. Jadi ini
ada banyak dipersoal, dibangkit di Dewan Rakyat. Sebenarnya penama ni apabila telah dilantik itu to solve our first problem. Problem yang pertama kita selesaikan, iaitu apabila nak melantik seorang yang menjadi wakil ataupun representative untuk menerima itu, bakal menerima ini nanti. Jadi ini juga kita bakal beri garis panduan macam mana kena pengagihan kepada orang Islam menurut fiqh mestilah dilaksanakan sedemikian rupa. Jadi yang masalah asal ialah pelantikan itu sendiri, supaya orang yang telah dinamakan oleh pihak shareholder itu boleh dilantik secara undang-undang, tak dapat didisputekan lagi. Jadi dalam keadaan demikian kita menyelesaikan peringkat pertama, pelantikan seorang wakil untuk mengagihkan mengikut fiqh. Jadi dalam keadaan demikian kita belum boleh menyelesai, kerana persoalan pun dibangkit sama ada kita dah menyelesai keseluruhannya soalan pengagihan itu sendiri. Soalan pengagihan itu terpulang pada Mahkamah Syariah juga menentukan macam mana hak-hak ini boleh diagihkan. Tetapi yang pertamanya, ada orang yang layak untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Syar'i untuk diselesaikan. Itu yang kita boleh selesai secara undang-undang ini. Dan kita tidak boleh terlibat jauh dalam sangat, sebab soalan agama ni bukan terletak daripada agensi persekutuan. Dia terletak kepada kerajaan negeri. Jadi itulah kenapa kita kena serah balik kepada anggota ini untuk membawa kepada mahkamah di peringkat negeri supaya kuasa itu boleh dilaksanakan setelah undang-undang melantik seorang ahli yang telah dinamakan menjadi wakil kepada waris itu. Dan Senator Puan Hajah Sabani bin Mat bertanya, jawatan kuasa telus ikhlas. Ini soalan yang pertama disoal. Memang ini adalah satu masalah yang besar. Yang berhormat Senator, soalan tulus dan ahli yang kita lantik menjadi lembaga dan sebagainya tu. Yang pertama, kita mempunyai kerjasama di antara polis, SPRM untuk mengawal selia perkara ini. Apabila ada berlakunya satu-satu kesalahan, penyelewengan dan sebagainya, tindakan-tindakan undang-undang yang biasa boleh dilaksanakan. Itulah kenapa kerjasama di antara SKM dengan pihak polis dan SPM telah diadakan. Dan yang kedua, latihan yang diberi oleh pihak IKM menerusi SKM kepada semua ahli-ahli lembaga ini dalam sudut pengurusan dan sebagainya. Tapi soalan ikhlas, tidak menyeleweng, itu sangat perkara yang individu yang tak boleh dilatih dengan manusia. Asal dia mengetahui saja bahawa menyelewengkan duit, menyelewengkan sebagainya itu tindakan perlu diambil oleh pihak polis. Dan kita telah mengadakan banyak peringkat dan kawal seliaan daripada SKM sendiri menunjukkan bahawa apabila kita menerima saja satu-satu komplain daripada sesiapa saja berhubung dengan penyelewengan dan sebagainya, tindakan-tindakan terus diambil. Dan apabila proses di bawah undang-undang itu sendiri telah dilaksanakan, maka SKM, Suruhanjaya Koperasi, boleh mengambil alih pentadbiran koperasi itu. Dan orang-orang menyeleweng itu boleh diserah kepada SPM dan polis untuk diselidik dan soal siasat dan diambil tindakan bagaimana di bawah undang-undang. Dan yang kedua, soalan pasaran global. Ini memang kita harapkanlah. Kenanya kita tidak boleh menjadi jago kampung saja berterusan. Tapi yang pentingnya ialah koperasi itu sendiri ditubuh adalah berlandaskan demokrasi, bukan berlandaskan
koperasi melaksanakan semua peringkat usahanya. Jadi dalam keadaan demikian, walaupun koperasi SKM membuat bimbingan kepada mereka ini macam mana nak buat bisnes, tetapi dalam soalan penggabungan dan sebagainya kita tidak boleh paksa. Kita tidak ada undang-undang pun boleh memaksa koperasi, tetapi levelnya ada. Kita ada level angkasa yang besar sekali ke atas. Lepas tu kita ada koperasi pertengahan yang mana penggabungan 5-6 koperasi yang boleh kita gabungkan menjadi satu koperasi yang besar untuk sebagaimana yang Puan Senator cadangkan, supaya kita boleh mewujudkan produk-produk yang baru dan cara yang besar dan mempunyai dana yang banyak yang mungkin boleh digunakan pakai untuk pengeluaran satu produk yang bagus yang boleh diniagakan kita di luar negara. Dan ini sebenarnya apa yang saya cadangkan dilakukan di Sarawak, iaitu semua Persatuan Nelayan dan Persatuan Peladang Negeri Sarawak akan dijadikan koperasi. Tiap-tiap badan ini dijadikan koperasi. Dan tiap-tiap ini saya nak cadangkan kepada menteri di Sarawak supaya digabungkan 6-7 koperasi ini menjadi satu koperasi pertengahan, dan tiap-tiap koperasi pertengahan tu mempunyai agenda bisnes berasingan. Sama ada nak jadi koperasi yang memberi kredit ataupun koperasi yang membuat pertanian besar secara besar-besaran, tapi kerajaan negeri mestilah membantu mereka dengan beberapa perkara. Soalannya tanah, dana, tempat, kemudahan dan sebagainya. Dan ini kita laksanakan. Dan insya-Allah saya bercadang untuk pergi ke Kelantan tak lama lagi dalam masa yang terdekat. Ya, saudara Senator Effendi, kawan lama saya, dia dekat tangan, dan insya-Allah saya dah bagi arahan untuk pergi ke Kelantan. Kawan di Kelantan pun ramai tanya saya bila nak pergi. Jadi soalan tabung pusingan ini. Sebenarnya tabung pusingan ni ada buruk baik juga, tabung pusingan ni. Saya nak cerita buruk baik dia. Yang baik dia bahawa koperasi itu mempunyai dana sendiri yang dia tak perlu memohon kepada Kementerian Keuangan, tak perlu memohon kepada kerajaan, kerana tabung pusingan ini telah diberi kepada koperasi tahun berapa? Tahun berapa tabung pusingan? Tahun 1985 tabung pusingan tu 1 bilion diberi. Hingga sekarang ini kita masih mempunyai tabung pusingan ni 350 juta kan. 350 juta. Jadi oleh kerana kita masih mempunyai 350 juta, inilah kenapa banyak yang dikomplain di Dewan Rakyat mengatakan kenapa kita koperasi hanya diberi 6 juta. Sebenarnya kerajaan lihat kita masih ada 350 juta tabung pusingan yang masih boleh digunakan pakai untuk pihak SKM, Suruhanjaya Koperasi, membantukan koperasi-koperasi yang perlu dan bermohon untuk bantuan. Dan ini telah dilaksanakan pihak SKM, dilaksanakan pihak kementerian untuk membantu koperasi-koperasi yang perlukan bantuan. Dan koperasi apabila memberi bantuan ini, dia akan memantau apakah sumber kewangan ini diguna, sama ada kita ROI kita atau return on investment kita tu berbaloi atau tidak. Jadi makna dia akan memantau supaya sumber kewangan dipakai dan koperasi itu boleh bergerak dan sebagainya. Jadi tabung pusingan ini telah mengurangkan pendapat kita daripada kerjaan pada tahun 2021 punya bajet. Mohon pencerahan sikit Menteri. Mohon pencerahan saya kenaan dengan maksud tadi ini. Bila koperasi nak diberi bantuan oleh pihak tabung yang tadi tu, adakah dia kena memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya tiap-tiap permohonan ada kriteria yang tertentu yang perlu dipenuhi. Tetapi saya telah berbincang dengan Datuk Nordin, iaitu ketua atau CEO
Ketua Suruhanjaya Koperasi supaya dalam keadaan COVID ini, supaya kita lebih fleksibel. Sebagaimana saya memberi arahan dengan Tekun, Bank Rakyat, SME Bank, supaya kita lebih fleksibel, supaya kita boleh membantu walaupun kriteria itu tidak dapat dipenuhi sebab-sebab yang tertentu. Kita juga mesti menilaikan kriteria itu sendiri supaya masihkah perlu kriteria ini yang kita wujudkan, kita laksanakan, kita maintainkan. Jadi supaya kita boleh membantu pihak koperasi. Jadi kalau ada masalah dalam sudut ini, saya berhubung dengan pihak SKM, insyaAllah pegawai saya kat belakang tu, dia dengar cakap menteri ini. Terima kasih. Jadi itu daripada sudut tu. Jadi tambahan bagaimana nak tentukan jawatan kuasa audit dalaman menjalankan tugas tu dah saya sebut tadilah. Dia mempunyai latihan, bimbingan dan sebagainya. Kalau audit dalaman tak buat kerja, SKM akan ambil alih. Selepas SKM bagi tahu okey